Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in. Shaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan maqbulin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi marifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Parit Lintang serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini
dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat padu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita duduk sebentar di dalam majlis zikrullah, majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita nanti dapat solat padu isyak berjemaah, dan seterusnya kita berazam mudah-mudahan di pertengahan malam ataupun di akhir malam nanti kita dapat qiyamul lail, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Kita berazam mudah-mudahan esok pagi mudah-mudahan kita dapat solat pada subuh berjemaah, terutamanya yang lelaki ke masjid ataupun ke surau. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan hadirin hadirat, saya ingin menyampaikan ataupun kita sama-samalah mengulang kaji, iaitu berkenaan pesanan Rasulullah kepada Abi Zar radhiyallahu an, ya. Ada 7 pesanan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya tuan-tuan. Sebelum saya menerangkan pesanan Rasulullah kepada Abu Zar ini, tuan-tuan hadirin hadirat, terlebih dahulu kita sama-samalah memperingati ataupun mengenang ataupun memperingati tentang sirah-sirah Rasulullah SAW, begitu juga dengan sahabat-sahabat dalam mengamalkan sesuatu sunnah, ya. Dalam mengamalkan sesuatu sunnah yang mana para sahabat ni tuan-tuan begitu bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sunnah yang berbentuk sunat pun para sahabat begitu bersungguh-sungguh, ya, untuk melaksanakannya tuan-tuan. Kalau kita lihat tuan-tuan hadirin hadirat, saya terbaca dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, ya. Kitab Sama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis tuan-tuan diterangkan iaitu daripada Ali bin Rabi'ah, ya. Daripada Ali bin Rabi'ah dia berkata, aku telah melihat seekor binatang diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya. Ali bin Rabi'ah ni telah melihat Amirul Mukminin Sayyidina Ali telah diberikan, ya, seekor binatang untuk menjadi tunggangannya. Dengan riwayat menyatakan kuda, ya. Sayyidina Ali tuan-tuan hadirin hadirat diberi tunggangan kuda ataupun kuda untuk dinaikinya. Maka tatkala beliau meletakkan kakinya pada besi pemijak kaki tersebut ataupun di pelana tersebut, beliau membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Macam tuan-tuan nanti anak balik nanti naik motor, nolak stand motor tu, ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tuan-tuan apabila sempurna duduk atas belakangnya, tuan-tuan dah tolak stand, baca bismillah, duduk, jakong ni apa ke, tempat duduk motor. Ni tempat duduk motor lah, dia duduk tempat tunggangan binatang tersebut. Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah, ya, sebut alhamdulillah, kemudian membaca subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Jadi apabila mak tekan gear, kalau kereta tolak gear 1 lah, ataupun auto tolak D lah jalan, ya. Kalau motor tekan gear, ya, gear lah. Baca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baca Allah Rabbi filli zunubi. Kalau panjang ni bacaannya panjang ni tuan-tuan. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau susah sangat baca Rabbi filli zunubi pun boleh, ya. Ataupun istighfar pun boleh, astagfirullahalazim, ya. Teruslah berjalan. Belum jalan lagi. Sayyidina Ali dia ketawa selepas tu, ya. Kemudian kita ketawa. Lalu Ali bin Rabi'ah bertanya, kenapa kamu ketawa tadi, ya? Kenapa lepas baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, beliau ketawa. Ali bin Rabi'ah, kenapa kamu ketawa? Soalan ni sama dulu, kata Sayyidina Ali, aku tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu ketawa? Ya, Rasulullah menjawab, kerana Allah Ta'ala suka kepada hamba-hambanya apabila mengucapkan Rabbi filli zunubi innahu la yaghfiru zunuba ghairu, ya. Ataupun Allah Ta'ala suka
kepada hamba-hambanya yang mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ketawa pun Sayyidina Ali pun melakukannya, tuan-tuan. Begitu kesungguhannya untuk melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tuan-tuan ada lihat yang kalau boleh mampulah tuan-tuan tolak motor, tolak stand motor. Kalau kereta baru buka je sebut bismillahirrahmanirrahim, buka pintulah ke kereta. Kemudian duduk baca alhamdulillah. Baca lagi subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian masuk dia alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Rabbi fili. Ketawa senyum pun boleh lah. Senyum ya. Nanti rumah pun boleh. Kenapa senyum? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab Sama'il Muhammadiyah bilangan hadis 225. Siap sebut aja bilangan hadisnya 225, kitab Sama'il Muhammadiyah. Tengok bagaimana sahabat Nabi, tuan-tuan hadirin-hadirat, kesungguhannya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW bagi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Satu lagi contoh, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang mana Sayyidina Anas bin Malik ni tuan-tuan 10 tahun ibunya telah hantar kepada ibunya, kepada Rasulullah. Ibunya telah menghantar Anas bin Malik ni diberikan pada Rasulullah untuk berkhidmat dengan Rasulullah. Jadi orang suruhan Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ni sudah barang tentu banyak tahu tentang perihal Rasulullah. Sebab tu Anas bin Malik ni tuan-tuan banyak meriwayatkan hadis. Sehingga kan bilangan uban di kepala Rasulullah pun dia tahu. Ya. Dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, Anas bin Malik menyatakan bilangan uban di kepala Rasulullah ada 14 helai. Kata Abdullah bin Umar, tak lebih daripada 20 helai di kepala Rasulullah. Tapi di antara sebab-sebab rambut Rasulullah tumbuh uban, kerana di antara sebabnya Rasulullah membaca ayat Quran, mentadaburkan ayat Quran, contohnya suratul Hud, suratul Naba, beberapa surah lah tuan-tuan, dia memikirkan ayat Al-Quran sampai tumbuh uban. Tapi jangan kita sampai tumbuh uban tak pernah baca Quran. Itu lagi susah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Satu lagi contoh Anas bin Malik tuan-tuan, apabila diberi minyak wangi, Anas bin Malik tak pernah tolak, ya. Anas bin Malik kalau orang beri minyak wangi, dia tak pernah tolak. Sebab apa? Minyak wangi ni adalah di antara suatu perkara yang ada dalam surga dipinjamkan dekat dunia. Antaranya minyak wangi lah. Ya. Lagi-lagi minyak wangi kasturi yang begitu wangi daripada kijang tu kan. Daripada wangi. Jadi dalam surga ni wangi tuan-tuan. Sehingga kan dalam hadis yang saya terangkan dulu, wangi surga ini ada setengah riwayat 500 tahun perjalanan dah bau semerbaknya. Ada setengah riwayat 100 tahun perjalanan dah bau wanginya. Ada setengah riwayat 70 tahun, ada setengah riwayat 40 tahun. Jadi senang cerita dalam surga ni wangi belaka. Dan wanginya tak sama wangi dekat dunia. Dan Anas bin Malik apabila orang bagi minyak wangi, dia tak pernah tolak. Tak pernah tolak. Walaupun wangi itu jenis yang dia tak berapa gemah, dia akan terima. Tak kira lah contohnya orang bagi minyak wangi malaikat subuh contohnya. Minyak wangi baunya strawberry ya, contohnya lah ya. Dia tak pernah tolak. Kerana apa? Kerana dia mengikut Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ni apabila diberi 3 perkara, dia tak pernah tolak. Ya, Rasulullah kalau diberi 3 perkara ni, dia tak pernah tolak. Yang pertama, Rasulullah tak pernah tolak kalau diberi minyak wangi. Dia tak pernah tolak. Yang kedua, apa yang tak ditolak, ini apabila diberi bantal. Ya, Rasulullah tak tolak. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kalau ada tetamu datang, kita muliakanlah tetamu tu. Lagi-lagi tetamu lagi jauh ya. Mungkin dia agak lama dekat rumah kita. Tengah-tengah hari nak geletak tu, kasihlah bantal ya. Mudah-mudahan mandat kerasan ya. Engkau kerasan orang balik-balik pula ya, jangan begitu ya. Bantal yang baik mana yang mungkin lah, jangan bantal busuk pula dibagi ya. Yang siap ada peta dia bagi, janganlah ya. Yang ketiganya, Rasulullah tak pernah tolak kalau dibagi maul laban, iaitu susu. Jadi 3 perkara tu tak pernah ditolak.
Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi perkara itu kalau kita lihat kecil, tapi bagi para sahabat, ya, setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dia tak pernah tinggal. Kalau dia tinggal macam suatu kerugian yang begitu amat besar. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tak mampu melakukan sunnah Nabi kesemuanya, janganlah sampai ditinggalkan semuanya. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan Rasulullah bersabda, "Man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atan syahid." Barang siapa yang berpegang dengan sunnahku, ya. Barang siapa yang berpegang dengan sunnahku, ya. Apa kata Rasulullah? Ketika umatku di dalam kerosakan, sedangkan umatnya dalam keadaan kerosaan, dia masih lagi berpegang kuat pada sunnahnya, ya, mengamalkan sunnahnya, maka bagi ganjarannya 100 orang syahid, tuan-tuan, ya. Hadis ini, walaupun hadis ini tuan-tuan hadirin hadirat yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, contoh kita ambil mudahlah. Contohnya tuan-tuan, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat tuan-tuan, contohnya lah, kita ambil contoh lah tuan-tuan, ya. Macam saya masih bekerja lagi, umur masih 94, 94 dah bersara, terbalikkan 49, ya. Kadang-kadang kena jumpa, ada majlis yang melibatkan sultan, ya, kadang-kadang, ya, kena pakai baju hitam, ya, kena tolak belanga. Bersamping, masa tu hul sultan katnya, ya, pakai samping hitam, tak boleh ada corak-corak, ya, stokin hitam, kasut hitam. Cuba tuan-tuan hadirin hadirat, kita datang pakai baju batik aja, ya, baju batik, pakai sosleg, ya, pakai kopiah aja, kau boleh masuk tuan-tuan? Tak boleh masuk. Kalau boleh masuk pun, nampak sultan nyuruk-nyuruk tuan-tuan, itu baru sultan aja tuan-tuan, baru sultan, ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, contohnya kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak pakaian Rasulullah SAW, kalau tak mampu buat semua, ya, janganlah, kalau boleh jangan ditinggalkan semua. Contohnya tuan-tuan, kalau kita tak mampu pakai jubah contohnya, mudah-mudahan kita boleh pakai serban contohnya lah, ataupun pakai kopiah, ya. Kalau kita lihat pakai serban ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ada menyatakan dalam hadisnya, pengajaran hadis, 2 rakaat orang yang sembahyang pakai serban, ya, terlebih baik daripada 70 rakaat orang yang sembahyang tak pakai serban, ya. 2 rakaat orang orang solat yang pakai serban terlebih baik daripada 70 rakaat orang yang tak pakai serban. Lagi-lagi pada hari Jumaat, tuan-tuan, ya. Pakai pada hari Jumaat, kalau kita pakai serban tuan-tuan, ada malaikat yang mendoakan supaya diampunkan akan dosa-dosanya. Sebab itu dahulu saya diterangkan amalan-amalan yang didoakan oleh para malaikat. Dan serban ini juga tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita amati dalam peristiwa peperangan Badar, ya. Peperangan Badar ni tentera Islam tak ramai tuan-tuan, dalam 313 ke gitulah, 300 gitulah, tak sampai 400. Menentang kafir Quraisy, termasuklah Abu Lahab, Abu Jahal, ada 1000 orang, ya, dengan takwanya, ya, dengan Rasulullah SAW, dengan beberapa sahabat, dan alat kelengkapan pun tak cukup tuan-tuan, ya. Tentera musuh kelengkapannya cukup, pakaiannya cukup, kendaknya cukup, ya. Tentera Islam hanya beberapa orang aja, ada beberapa bilah pedang tuan-tuan, yang lain yang ada pakai akar, pakai pelepah taman pun ada. Tetapi dengan ketakwaan Rasulullah bersama para sahabat tuan-tuan, Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan diturunkan tentera-tentera malaikat. Diceritakan tentera malaikat itu turun ke bumi memakai serban tuan-tuan, ya. Jadi serban ni adalah pakaian malaikat, dan syaitan dia tidak memakai serban tuan-tuan, ya. Syaitan dia tak memakai serban. Jadi serban ni terpulanglah tuan-tuan, Rasulullah yang paling suka warna putih. Ya, Rasulullah warna putih. Lepas warna putih, warna hijau, warna hijau. Pernah Rasulullah kalau pergi berjihad pakai serban warna hitam. Sekiranya pergi beribadah, kebanyakannya Rasulullah sering warna putih, ya. Begitu kalau berdakwah, kadang-kadang Rasulullah pakai warna hijau, ya.
Tak kiranya tuan-tuan, tapi kita pakai serban ni tuan-tuan, kita niatkan ya kerana Allah untuk mengamalkan sunnah Nabi ya. Dan rupa-rupanya kelebihannya begitu banyak. Kalau kita lihat dalam pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih tu, serbannya lagi besar tuan-tuan ya. Tapi pakai serban ni kena betul-betul tuan-tuan ya, jangan tempat sujudnya ni tak kena. Nanti gini mendelep gini. Gini dah. Dah tak kena pula kena kain ni. Kena betul-betul. Kalau serban yang tutup telinga, pakai serban ni tuan-tuan hadirin, nak cerita terperinci memang begitu panjang tuan-tuan. Ada yang serban tuan-tuan yang besar macam Sultan Muhammad Fatih, kalau kita lihat serbannya panjang. Kerana apa? Di antaranya dia boleh menjadi untuk membalut sebagai kain kapan ya. Serban ni tuan-tuan memang itu merupakan satu sunnah. Tu pun kelebihannya banyak tuan-tuan. Misalan panas tuan-tuan boleh jadi kutungan. Misalan ada orang luka ke apa, oh boleh buat balut. Betul, kawan saya ada orang nak buat betul tak ada. Boleh buat balut. Ada orang meninggal dekat tepi jalan, tak ada nak tutup. Wah, serbannya besar, boleh buat tutup. Banyak kelebihannya tuan-tuan ya, secara tak langsung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau serban tak ada, siap pakai kopiah tuan-tuan ya. Kopiah tak ada, pakai apa ni? Pakai rida. Rasulullah pakai rida tuan-tuan. Kalau nak baca hadisnya panjang tuan-tuan. Ada pernah tuan-tuan Rasulullah tengah duduk, ada orang kira macam orang Badui ni belum masuk Islam ya, dia tarik ya, tarik rida Rasulullah ni sampai beler kat sini ni, sampai merah. Itu di antara bukti Rasulullah gunakan rida. Jadi rida ni nak pakai belah mana tu? Sebaiknya sebelah kanan. Tapi tak jadi masalah nak pakai manalah, tapi yang niatnya kita gunakan sebagai apa tuan-tuan? Niatkan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau tak mampu buat semua, jangan sampai ditinggalkan semua. Dan kalau tak makai pun jangan menghina orang makai sunnah Nabi, pakaian sunnah Nabi. Orang kacil ngusap pen, ada diceluk kacil lagi. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak pakai tak apa, tapi jangan melarang orang pakai pakaian sunnah Nabi ya. Jangan menghina sunnah Nabi. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan la yara wajhi salasatun. Rasulullah tak sudi pandang tiga wajah ni ya. Rasulullah tak sudi pandang tiga wajah ni. Kalau Rasulullah tak sudi nak pandang, macam mana nak dapat syafaat? Betul tak? Macam tuan-tuan kita salam gitu ngelingas gitu lah. Lagi-lagi kalau tak diulurkan tangan, tak nak salam. Walaupun salam pun nak ngelingas ngono yo batin juga, kenapa yang ngelingas karo aku? Itu baru ngelingas gitu kan. Baiknya kita salam ni mata bertemu mata. Salam tengok mata gitu. Jangan kita salam buat tak tahu, tengok orang. Bagus salam kita tengok mata dia. Tumpu. Ya. Dan salam ni tengah betul. Kadang-kadang kita suruh salam pun sana susah. Masa PKP dulu, ya Allah, tak boleh salam kan, macam-macam. Ini undang-undang mana ni? Sekarang dah boleh salam, tak nak salam pula. Sebenarnya kita salam ni tuan-tuan, di antara kelebihannya menggugurkan dosa-dosa kita. Lagi kita genggam betul-betul, lagi lama, lagi banyak dosa kita gugur. Tapi jangan pula nanti lepas salam dengan saya tak lepas-lepas. Ustaz, lagi mana tak lepas-lepas pula. Patut-patutlah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya. Kita apa dah lari tajuk dah, lupa dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya terus jelah masuk tadi ni. Bab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau tak mampu buat semua, jangan sampai ditinggalkan semua. Bagaimana sahabat Nabi begitu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisam'i bihubbil masakin wa an adnu minhum wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukasira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bimuril haq wa an la ta'uzani billahi laumatun laimi wa an la as'alan nas syai'a. Tuan-tuan hadirin hadirat, hadis rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban. Hadis yang sahih tuan-tuan. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an katanya, ya. Abu Dzar ni tuan-tuan, ya, Abu Dzar
ada setengah riwayat menyatakan Abu Zar Al-Ghifari, ya. Ia adalah nama sebenarnya Al-Jundub bin Junadah, tuan-tuan, ya. Apa kata dia? Rasulullah telah berpesan, ya, telah berpesan kepadaku oleh kekasihku, iaitu Nabi Muhammad SAW, dengan 7 perkara. Ya, maksudnya Rasulullah telah berpesan pada Abu Zar 7 perkara, kekasih Abu Zar dan kekasih kita semualah. Tuan-tuan, saya tak dengan Rasulullah? Kasih tak pada Rasulullah? Sebab itu kan ada satu cerita lah ni. Tuan-tuan kalau diberi peluang mimpi jumpa Rasulullah, nak tak? Tapi bukan senang nak jumpa mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dapat mimpi lah ceritakan orang, ya. Takut nanti jadi fitnah pula, menunjuk apa semuanya. Di antaranya ada satu kisah lah, tuan-tuan. Ni cerita dekat pesantren lah. Dia cerita yang murid dengan gurunya, dia sekolah dekat pondok, senang cerita. Jadi anak muridnya tanya dengan gurunya, "Wahai tuan guru, aku ni ingin sangat nak mimpi jumpa Rasulullah." Sebab syaitan ni, tuan-tuan, tak boleh jumpai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Syaitan tak boleh menyerupai. Kalau menyerupai tuan-tuan, boleh sangat, ya. Kata gurunya, "Masa ni kepenak ada mimpi Rasulullah." Tapi tak cakap jauh lah. Mungkin jauh lah. Ni cerita pesantren dekat Indonesia, cakap jauh lah. Betul lah. Kata gurunya, "Masa ni kepenak ada mimpi Rasulullah." "Wahai tuan guru, kailah pi ada mimpi Rasulullah." Jadi tuan gurunya, muridnya dah minta sungguh-sungguh. Memang karat betul lah, sampai 2-3 kali tanya. Kata tuan guru, "Kau ingin inilah, engkau mengini arah turu, riko mangan sego putih karo iwak gereh. Mangan sego putih karo iwak gereh. Okey, siti lah iwak gereh mangan, ojo ngombe terus turu." Kan pelik, tuan-tuan. Nak mimpi jumpa Rasulullah, kok suruh makan nasi putih dengan ikan kering, ya. Kalau kita macam tak logik aja kan. Apa kena-mengena mimpi Rasulullah makan nasi putih dengan ikan kering. Tapi dia sekolah pondok ni dengan guru, dia tak, maksudnya dia hormat dengan guru. Dia tak pernah menyangkal apa yang disuruh oleh gurunya. Maka anak muridnya balik, malam tu pun dia ingin sangat nak mimpi jumpa Rasulullah. Sebelum tidur dia makan seko karo iwak kereh. Tuan-tuan jangan tanya ikan kering apa. Saya memang tak boleh jawab. Dia sebut ikan kering je. Celentir ke, iwak kapak ke, iwak kembung masin ke, tak reti lah. Tapi ikan kering lah, tuan-tuan. Jadi dia makan nasi putih, makan ikan kering banyak sikit, dia mau asin toh. Tapi orang kena ngombe, dia terus turu. Sekali turu ngono, sesuk-esuk wis sadar tangi, terus nemoni guru ni. Habis orang sembahyang, ustaz, takkan nak cerita sembahyang barang, gosok gigi barang, kapan nak rentek, tuan-tuan Kita sokallah terus jumpa tuan gurunya. "Wahai tuan guru, Ari dah buat malam tadi, sebelum tidur wis makan nasi putih, makan lauk ikan kering, tak minum terus tidur, tak mimpi pun jumpa Rasulullah." Lalu apa dia? Lalu tuan guru tanya, "Wahai anak muridku, kau mimpi apa? Kau mimpi apa?" "Aku mimpi air lah, wahai tuan guru. Mimpi sungai, mimpi air terjun, mimpi laut, ya. Mimpi laut." Baik mesin kowe tak ada masa tu. Kau tak disebut juga je tu. TIS ke. Kata tuan guru, "Macam mana? Macam mana kamu nak mimpi jumpa Rasulullah? Sedangkan kamu nak tidur bukan nak rindu pada Rasulullah, kamu nak tidur rindukan air. Kan tadi dia makan ikan kering, get masin, terus turu. Enak untuk ngombe ki, enak banyu sungai pun tak apa. Banyu laut pun tak apa. Kadang-kadang mimpi ni terus mimpi banyu. Tapi kalau kita tadi, orang anak muridnya tadi tu, maksudnya jawapan guru tu, ada sebabnya kenapa buat macam tu. Kalau kita lihat macam tak ada kena-mengena kan, macam tak logik. Rupa-rupanya ada kaitannya. Kalau nak mimpi Rasulullah, sudah barang tentu banyakkan selawat contohnya, mengamalkan sunnah Nabi, dan rindu sungguh-sungguh nak bertemu dengan Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, walau mimpi pun mainan tidur, tuan-tuan. Kadang-kadang naik contohnya lah, tuan-tuan duduk ngono. Sore ni cerita Hindustan. Wah, rumahnya ayu-ayu, melayu-melayu ning taman bunga. Duduk ngono, kepengin. Kadang-kadang turu mimpi pun
Itu mimpi ustaz kadang-kadang. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, Abu Zar ni setelah dinasihati oleh Rasulullah 7 perkara ini, Abu Zar tidak pernah tinggalkan. Jadi kalau kita sayang pada Rasulullah, amalkanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan jadikan Rasulullah sebagai ikutan yang terbaik, qudwah. Yang pertama kata Rasulullah, nasihatkan pada Abu Zar dan kepada kita semua, supaya aku mengasihi orang-orang miskin dan mendekati mereka. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, kita hendaklah berbuat baik, mengasihi orang-orang miskin, ya, menyantuni orang-orang miskin dan mendekatinya. Jangan kita pandang rendah kepada orang miskin, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, di dalam hadis ada menyatakan tuan-tuan, orang miskin ni tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah sekalian, amalannya, ya, kalau dilakukan tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, orang miskin ni setengah hari lebih awal masuk surga daripada orang kaya, ya. Orang miskin yang beriman dan bertakwa kepada Allah setengah hari lebih awal masuk ke surga dibandingkan dengan orang yang kaya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi syaratnya beriman bertakwa kepada Allah lah dua-duanya. Tapi orang miskin ni lebih awal setengah hari. Tapi tuan-tuan jangan kata setengah hari kerekok, kira setengah hari. Tapi ingat tuan-tuan, satu hari dekat akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari bermakna berapa sisihnya? 500 tahun. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, kita janganlah pandang rendah kepada orang miskin. Kita dekatinya, bantu dia. Sebab apa tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan tuan-tuan, ada orang miskin ni datang mohon bantuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya minta sedekah. Masa itu Rasulullah tak ada apa yang nak diberi. Kalau Rasulullah ada makanan dan minuman, Rasulullah terus beri. Tapi masa itu dia tak ada, tapi Rasulullah tolong juga. Dia tanya pada orang yang miskin tadi, wahai saudara, dekat rumah kamu ada apa? Dekat rumah aku ada sebuah bijana. Bijana tu buat bekas minum air lah. Itulah aku buat cedok air, itulah bijana aku buat minum, itulah bijana aku buat masak, itulah bijana aku nak ambil wuduk, buat tuang air. Dan ada apa lagi? Aku ada selai hamparan, macam tiko gitulah. Tiko tulah yang buat tidur, tiko tulah buat selimut dan macam-macam lah. Cuma ada 2 je. Kata Rasulullah, bawa ke sini, ya, bawa ke sini. Maka tuan-tuan, diambilnya bijana tu dengan tika tu. Lalu kata Rasulullah, aku nak jual 2 perkara ini, kamu benarkan? Benarkan. Lalu Rasulullah bagi tahu sahabat, siapa yang nak beli bijana dan tika ini? Ada sahabat yang beli, dia sanggup beli 2 dirham aja. 2 dirham sebab bijananya pun kan cantik sangat, dia punya tika pun dah letak katnya. Mungkin sahabat beli 2 dirham. Maka apa yang dibuat oleh Rasulullah, dia ambil 2 dirham. 1 dirham ni, wahai saudara, beli makanan untuk kamu. Dan 1 dirham ni belikan kapak. Belikan apa? Belikan kapak. Kemudian bawa ke sini kapaknya. Maka tuan-tuan hadirin hadirat, orang miskin tadi ni, yang miskin tadi, dibeli kapak, dah makan tu dah makan lah. Kapaknya dibagi Rasulullah. Rasulullah kayak ikaran. Ikaran tu ikaran. Dikasih dia punya kayu lah, dipatik gitu kuat. Disuruhnya orang miskin ni supaya bekerja lebih tekun, kau gunakanlah kapak ini pergi ke hutan cari kayu, dan kemudian hasilnya bolehlah digunakan untuk keperluan harian. Maka orang tu pun didatangkan idea oleh Rasulullah, ya, digunakan kapak tu cari kayu. Akhirnya tuan-tuan, setiap hari dia dapat dapat wang untuk menanggung kehidupannya bertambah baik. Tengok Rasulullah kalau tak mampu, tak semestinya tuan-tuan bantu dari segi makanan harta benda. Kadang-kadang kita boleh bantu juga dari segi idea, ya, pandangan. Macam kita nak bantu orang, kadang-kadang kita kasih makan, dimakan habis. Kasih ikan, ibaratnya kasih ikan, dimakan habis, kita kasih joran. Jadi dia carilah sendiri tuan-tuan. Dia kebaikannya tuan-tuan, ya.
Itu bagaimana kesungguhan Rasulullah nak menolong orang yang meminta. Begitu juga tuan-tuan hadirin hadirat, dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, an Abi Hurairah qala Nabi SAW asyai' alal almarah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah au al qaimi la laila sha'imin nahar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW sabda, orang yang memberi kecukupan, ya, orang yang membantu, ya, orang yang membantu para janda, ibu tunggal, dan orang-orang miskin, ya. Lagi-lagi kalau janda kayak miskin, wow, kalau bantu pahalanya luar biasa tuan-tuan. Kalau tak janda pun orang miskin tuan-tuan, bantu ni tak semestinya jadikan isteri, tak semestinya, ya. Ataupun orang miskin, pahalanya seperti orang berjihad pada jalan Allah, siang harinya berpuasa, malamnya qiyamul lail sepanjang malam. Masya Allah, ganjarannya begitu besar kalau kita bantu janda, ibu tunggal, dan termasuklah orang miskin. Ibaratnya kita dapat pahala berjihad pada jalan Allah, ataupun kita waktu siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kita kesanlah tempat-tempat kita ni, siapa yang janda, siapa yang orang miskin, bantulah, ya. Jawatan kuasa surau pun sama, ya, memikirkannya. Kadang-kadang tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, kadang-kadang kita tak ambil tahu. Itu kadang-kadang yang agama lain, ya, contohnya Kristian ataupun sebagainya, contohnya dia menolong orang-orang Islam yang dalam kesusahan, yang orang Islam sendiri tak nak bantu. Itu kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Jadi kena hati-hati. Kalau imannya tak kukuh, nanti mudah terpesong dengan bantuan bentuk atau benda ataupun sebagainya. Yang keduanya tuan-tuan, yang keduanya pesanan Rasulullah pada Abu Zar, supaya aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, Rasulullah pesan, dari hal keduniaan kita kena pandang orang yang lebih bawah. Tapi dalam bab ibadah kita kena tengok orang yang lagi atas. Kalau sebaliknya nanti kita celaka, kerugian yang amat besar. Dari segi amal ibadah tuan-tuan, contohnya kita dah sembahyang padu maghrib dengan padu isyak dapat berjemaah. Kau orang sembahyang subuh berjemaah, kira okey lah ni. Aku sembahyang maghrib dengan isyak boleh berjemaah. Ada orang sembahyang berjemaah cuma sembahyang Jumaat je, kira okey lah tu aku ni. Ya sembahyang Jumaat, kau kira lu ngau masjid kau sembahyang Jumaat, kenapa? Habis sembahyang Jumaat ni di kenang-kenang rumah. Tak cukup 40 orang. Kalau cukup pun tak boleh dekat rumah. Aku pergilah ni. Sembahyang waktu pun tak pergi. Kira untung lah ni imam. Pengusi, kira untung nak datang. Ada orang setahun 2 kali je. Itu pandang orang yang lebih bawah. Jangan. Ya. Tapi tuan-tuan hadirin, dalam bab ibadah kita kena pandang orang yang atas. Ya Allah, aku kok sembahyang berjemaahnya cuma maghrib dengan isyak. Yang haji tu umur dah 73, tangan pun dah buyutan gitu contohnya. Kok boleh 5 waktu cukup? Biar pandang lebih orang yang lebih atas untuk memotivasikan kita. Tapi dari segi hal dunia tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, contohnya kita cuma ada kendaan kancil aja. Yang kita kancil jangan terasa pula. Ni cerita je. Cina ada kedai kancil. Isinya cakap, bang, kita ni dah 28 tahun rumah tangga. Kancil aja bang. Kancil aja bang. Ya sebelah-sebelah dah EX70, EX90, Aro semua. Abang kok kancil aja. Inilah yang kita mampu, yang alhamdulillah yang ada orang kancil pun tak ada, yang cuma ada motor pun tak ada cover ya. Motor ceketeng tu lah bak tarik sawit, motor ceketeng tu lah pergi pekan baik yang ni, motor ceketeng tu lah sampai ke bandar. Kita bersyukur. Yang motor ceketeng pula bersyukur. Tengok yang lebih bawah. Lebih bawah apa namanya? Basikal. Abang ni cuma ada motor ceketeng, bersyukur yang ada orang naik basikal aja yang. Yang naik basikal pula, abang ni cuma ada basikal, bersyukur yang ada orang basikal pun tak ada, jalan kaki. Yang jalan abang ni cuma tak ada apa-apa, jalan kaki aja. Nak pergi mana jalan kaki. Syukur yang abang boleh berjalan cari rezeki. Ada orang yang jalan kaki pun tak boleh, dekat kursi roda. Yang kursi roda pula abang ni dah tak boleh apa-apa, dah tak kuat, ya.
Duduk kat situ. Syukur yang ada orang yang dah terlantar dekat katil. Abang macam ni suruh dia pun boleh pergi tandas sendiri. Yang terlantar kat katil, abang dia dah terlantar lama. Syukur yang ada orang yang macam abang ni, suksi abang dah masuk kubur ya. Setidak-tidaknya abang terlantar ni ada juga nak bertaubat, bertaubat lagi, berpeluang lagi untuk beribadah. Tapi tuan-tuan, kalau kita contohnya kita ada kereta kancil, nampak orang pakai kereta arus contoh, kita nak macam dia lah. Macam mana dia boleh berjaya? Saya nak macam dia, nak belajar macam dia. Salah tak? Tak salah. Itu namanya ghibtah. Kita tak mendoakan supaya kereta arus nanti aksiden. Wah, dia jatuh. Jangan tuan-tuan ya. Kita supaya nikmatnya ditarik, itu jadi salah tuan-tuan. Tapi kalau kita nak macam dia, nak berusaha supaya jadi macam dia, itu tak salah. Itu namanya ghibtah tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah ya. Yang ketiga, apa pesanan Rasulullah? Supaya aku menghubungi keluarga sekalipun ia tidak menegurku. Ingat tuan-tuan, kita kena menghubungi keluarga walaupun dia tak menegur kita. Kita jangan memutuskan silaturahmi. Sebab itu saya terangkan dulu dalam perjumpaan yang lepas tuan-tuan, ada 3 dosa yang Allah Ta'ala balas sesegera mana yang mungkin. Allah Ta'ala balas 3 dosa ni sebelum mati. Allah Ta'ala tak tunda ya membalasnya sehingga hari kiamat. 3 dosa ni Allah Ta'ala balas sebelum dia meninggal dunia. Apa dia 3 dosa ni? Pertama, menzalimi orang. Ya. Tapi kalau orang yang diinyanya itu, ya Allah, di antara golongan yang terlepas daripada azab kubur, dan doanya mudah diterima oleh Allah Ta'ala, orang yang diinyanya. Tapi kalau orang yang menzaliminya itu tuan-tuan, di antara balasannya besok, Allah Ta'ala balas sebelum dia mati. Dan besok dekat akhirat dia jadi muflis tuan-tuan. Sebab akan dituntut oleh orang yang menginyanya. Yang keduanya, apa yang dosa Allah Ta'ala tak lengahkan balasan, yang ini menderhaka kepada ibu bapa. Tadi disebut tadi, saya lupa tuan-tuan. 3 golongan yang Allah Ta'ala tak sudi, 3 golongan yang Rasulullah tak sudi nak pandang. Pertama tuan-tuan, akul walidaini, orang yang derhaka pada ibu bapa. Yang keduanya, tarikus sunati, orang yang menolak sunnah Nabi. Yang ketiga, orang yang tidak berselawat apabila namanya disebut di sisinya. Ya, jadi banyakkan selawat. Mudah-mudahan kita besok dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dosa yang kedua ni menderhaka pada ibu bapa. Allah Ta'ala balas sesegera mana yang mungkin sebelum dia mati. Macam Aqamah, sahabat Nabi. Dia rajin beribadah tuan-tuan. Rajin puasa, malamnya rajin qiyamul lail, dan ibadahnya sungguh hebat tuan-tuan. Tapi di akhir hayatnya sukar untuk mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga para sahabat panggil Rasulullah tanya, adakah Aqamah ni masih ada ibu? Ada. Lalu Rasulullah bertemu dengan ibunya, wahai ibu Aqamah, maafkanlah kesalahan Aqamah. Ibunya diam aja, mula-mula tak memaafkan. Maka Rasulullah pun suruh sahabat, cari kayu, kita bakar je Aqamah ni. Sebelum dibakar di neraka, baik dibakar dekat dunia. Apabila ibu nak dibakar, ibunya menjadi semarah-marahnya ibu pun dia jadi tenang. Aku memaafkan wahai ya Rasulullah. Apabila ibunya memaafkan, maka Aqamah baru boleh mengucapkan kalimat tauhid dengan begitu mudah tuan-tuan ya. Dan yang ketiganya, dosa apa yang Allah Ta'ala balas sebelum dia mati, jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi ya. Lagi-lagi yang ada hubungan ya dengan rahim ibu kita, adik-beradik ya, bapa saudara, mak saudara ya, kita kena jaga. Kadang-kadang kita dengan orang lain baik, tapi dengan adik-beradik gaduh. Dengan sahabat contohnya pun tak puas hati tentang pembagian pusaka. Dah ikut cara faraid pun dia tak puas hati ya, contohnya jangan. Harta ni hanya sementara tuan-tuan ya, biar mendapat keberkatan daripada Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, apa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebut tadi ni menghubungi, sebab ada 3 perkara ni tuan-tuan. Sebab itu Pak Imam selalu baca Allahumma hasibni hisaban yasira ya. Kalau ramai Allahumma hasibna hisaban yasira. Saya dah bagi doa tu. Amalkan tuan-tuan doa tu. Apa maknanya? Ya Allah ya Tuhanku, ringankanlah hisabku besok dekat akhirat. Tapi tuan-tuan, ada 3 amalan tuan-tuan yang besok mana sesiapa yang ada padanya
besok dihisap oleh Allah Ta'ala dengan hisap yang mudah, dengan rahmatnya. Allahumma hasibni hisaban yasura. 3 amalan ni tuan-tuan amalkan. Pertamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'ti man harama. Engkau memberi kepada orang yang mengharamkan. Orang tu lokek dengan kita, bakhil dengan kita, tapi kita dermawan pada dia. Kita dah masuk hisap belum? Belum ya? Contohnya lah, hari ni saya cuti, saya ngeracun. Contoh lah, bukan nak tunjuk saya ngeracun ya. Ngeracun gitu. Racunnya topol, rosak. Tanggal, habis awal-awal gede, saya jepuk tanggal. Nak beli bateri, sayang pula ada lagi. Ya. Pinjam rumah sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, saya nak pinjam tong racun lah. Tong racunnya apa? Wek aku topol aku ngeracun. Nyilih kena apa lah? Ya sorak keneng. Wekmu ya topol, nek ku meneh. Kau topol juga. Balik. Sorak payah. Insya dulu lagi disambung ya. Sampai tong racun, ingat kan?
ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati qaimati sayyidina Muhammadin wa sallallahu fadilah wa syarafa wa jatal aliyata rafi'ah wa ma'sumukum mahmud allazi wa'atta innaka latuliful mi'ad ya arhamar rahimin. Allahumma fi dzunubina. Sama sikit lagi ya tuan-tuan ya. Di antara orang yang diringankan hisab amalan ketika hidup di dunia, dia dermawan walaupun orang tu bahil pada dia. Ya, contohnya tadi, ni bukan jiran saya, ni cerita je. Ya, saya nak pinjam jiran saya, tong racun. Kata jiran saya contohnya, wong ton apa ni, tong kamu pun rosak, awakmu sak kedih-kedih ni, tongku di nyilih pun rosak juga kau. Besok orang, besok orang tak ya, tuku meneh. Ya. Tuan-tuan satu kebetulan jiran pinjam kok nolak motor kek motor ni ki bukan murah-murah 250 skuter punya tu harga 25,000 tolak. Kenapa? Minyak habis Tuan Haji, kesiannya. Tak apa Tuan Haji, tak apa. Tuan Haji kat sini ya, saya telefon anak saya suruh beli minyak. Tuan Haji nak cepat kan? Naik motor dengan saya. Nanti balik anak saya nanti bawakan motor Tuan Haji balik rumah. Baik tak kak? Baik tak? Lepas tu dah sampai rumah, duit minyaknya berapa? Tak apa. Minyak ni memang saya dah beli lama buat isi ceketeng. Alah nak berkira sangat je. Tak apa. Ambil tak payah bayar, tak payah bayar. Ya, walaupun dia nak pinjam tung tak kasih. Dia minyaknya habis, dia tolong anaknya bawa balik ke rumah, minyaknya tak bayar lagi tuan-tuan. Lepas tu bawa haji dia tak hitung gaji tu pergi jemputan sama-sama balik. Baik tak kak? Tak ya tuan-tuan. Kalau saya belum tahu tuan-tuan, rasa no kawus ni, rasa no kawus. Orang Jawa kan biasa kawus ni. Lepas tu bakul bakul lagi puas aku kan? Tapi dia ya Allah, dia tolong agak-agak kalau dia balik ya Allah ya Tuhanku, ya Allah apa yang aku dah buat ni ya Allah. Tadi ni minjam tong aku tak kasih, tapi dia sanggup tolong aku. Anaknya suruh ambil motor, aku nak bayar minyaknya bukan isi sikit, 1 tong penuh pula tu ya Allah. Apa yang aku dah buat ni ya Allah. Besok pagi pergi kedai hardware, belikan tong racun baru. Wah sungguh Kalau dia buat macam tu kira sedar lah tuan-tuan. Kalau buat sabar je tu itu merupakan dakwah juga. Ia merupakan satu dakwah sebenarnya tuan-tuan. Dari segi perbuatan, percakapan dengan dakwah. Jadi tuan-tuan, jangan orang tu lokek, kita dermawan dengan dia, ya Allah, besar ganjarannya. Besok hisab kita diringankan. Yang keduanya tuan-tuan, apa yang diringankan besok dekat hisab, apa amalannya? Wa ta'fu amman zalamak. Engkau memakan orang yang menzalimimu. Contohnya Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah dalam masa hidup ni ada orang Yahudi tuan-tuan. Rasulullah nak pergi masjid, dia campak kotoran, sampah dicampak, isi-isi dalam perut dicampak, sehingga kan dibuatkan lubang tutup sampai Rasulullah hampir masuk dalam lubang tersebut. Tapi hari tersebut selalu dia ludah-ludah. Tapi hari itu dah berapa hari Rasulullah tengok orang Yahudi ni kok tak ada. Kemana perginya? Selalu dia ludah gitu. Ya, baling benda-benda busuk, benda-benda najis, tapi dah birang dino kat rono yo. Jadi Rasulullah tanya dengan jiran-jirannya, mana saudara ni kok tak ada? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Kalau kita macam mana? Rasa neh. Kuilah masa sehat baling-baling wang, ludahi wang, kui rasa ni kui. Ya? Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah ziarah dia. Ya, apabila tengok sahabat-sahabatnya, termasuklah orang Yahudi yang mengupah dia supaya meludah Rasulullah, melontar benda-benda kotor Rasulullah, itu pun dia orang endangi. Tapi Rasulullah yang diludah, yang dibaling dengan isi perut binatang dan sebagainya, Rasulullah boleh mengendangi. Maksudnya ziarah dia sakit, kemudian datanya makan ke belum? Tidak ya Rasulullah. Undi dak ono pucuk, dak makan apa? Rasulullah balik nyumbut Sayyidatina Aisyah, suruh masakkan. Tak tahulah jadi ceritakan masak bubur sebagainya. Ya. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Yahudi tersebut, dikasih bubur tu. Ada setengah riwayat disuapkan. Apabila dengar azan, Rasulullah minta izin dia nak pergi masjid. Lalu orang Yahudi itu pegang kaki Rasulullah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan.
Ya, orang dah menzalimi dia pun Rasulullah maafkan, ya. Kita kalau boleh tuan-tuan hadirin hadirat, janganlah keras hatinya, dah buat salah dia bertaubat, maafkanlah tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, yang meringankan hisab tuan-tuan, watasilu man qata'ak, engkau hubungi orang yang memutuskanmu, ya. Aku mulai hari ini, kita bukan saudara lagi, kita bukan adik-beradik lagi, kita orang lain, ya. Dibutuhkan dah. Tapi dia cakap macam tu, kita mengalah, kita jumpa dia beri salam, assalamualaikum adik, jangan macam tu, kenapa sampai nak putus, kita adik-beradik ni, apa yang tak puas hati. Besok tak ngelawan, besok datang lagi, ya. Besok tuan-tuan hadirin, kalau kita dah berbaik dia, beri salam dan sebagainya, dia tak layan, setidak-tidaknya dah terlepas, ya. Sehingga kan orang sembahyang ni tuan-tuan, ada 3 golongan yang sembahyangnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Bumbung surau lagi tak lepas. Kepala pun sejengkal tak terangkat. 3 solat ni tak sah tapi tak terangkat. Di antaranya orang yang dalam masa hidupnya bertelagah dengan saranya lebih 3 hari tidak bertegur sapa. Takut solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Sebab itu kita dalam kubur tuan-tuan ada 6 soalan. Di antaranya apa? Siapakah saudara kamu? Betul? Ma ikhwanuka, ya. Jadi kena jaga tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat, apa pesanan Rasulullah pada Abu Dzar? Supaya aku memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita melakukan ketaatan pada Allah tuan-tuan, jangan lupa sebut la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita contohnya malas nak beribadah, macam rasa malas nak sembahyang duha ni tuan-tuan, ya. Nak pergi nyawit ni, nak sembahyang duha dulu ke tak, ya. Dah balik ngatai nak sembahyang duha, engkau ni cikgu nguduk meneh, engkau wis lambat pula ngatai. Macam malas tu. Baca la haula wala quwwata illa billah. Kita tiada daya dan upaya untuk melakukan ketaatan, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau kita macam ada rasa riak contohnya. Ada rasa riak contohnya, Allahu akbar, Allahu akbar. Puh, azan aku ngalahkan Bilal yang tetap kat surau ni. Dia ganti Bilal ni tak datang. Puh, suara aku lagi sedap. Ingatkan orang ni salah pilih katnya ni. Contoh bukan contoh. Kan ada rasa kan, rasa. Jangan pula Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, suara aku sedap macam kat Masjidil Haram lah Bilal ni. Wah, ya Allah aku dah riak. Terus tinggal aja tuan-tuan. Kenapa tinggal? Aku dah riak lah tadi. Jangan, teruskan juga. Lepas tu banyakkan baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu syaitan masih menyucuk tuan-tuan. Masih menyucuk. Kita sembahyang contoh lepas Isyak, orang buat 2 rakaat, kita buat 4 rakaat. Oh, semua dah balik. Aku seorang yang buat 4. Hebat juga aku ni. Dalam hati dia macam tu. Wah, aku dah riak, batalkan terus. Jangan, teruskan juga. Sebut la haula wala quwata illa billah, istighfar banyak-banyak, lama kelamaan nanti akan hilang. Dah jadi satu biasa. Faham tak? Nak pakai serban contohnya ni. Godaannya besar. Cuba kali pertama tuan-tuan tak pakai serban, pakai serban. Dia macam orang nengok gitu. Tapi orang tak tengok. Perasaannya tu, aku pakai serban. Kok orang nengok aku? Kadang-kadang macam bersalah gitu Lagi-lagi belum bergaji. Mana saya nak baca bergaji tu saya. Orang saya mula-mula dulu gitu. Bukan tuan-tuan, saya yang cerita ni. Saya makai umur saya 18 tahun. Ini nak tunjuk tuan-tuan. 18 tahun dah jadi imam. Sebab apa? Orang kampung saya cuma ada 12 rumah masa tu. Sing rondo wis 7. Yang 5 ada suami. 5 ada suami, ada yang diri kat kursi, sembahyang tak duduk. Gigi tak ada, saya cuma tu ada gigi lagi. Nak tolak jadi imam tuan-tuan. Itu yang jadi imam solat tarawih, baca qul ya ayyuhal kafirun tak habis-habis. Pakai serban ni tuan-tuan. Macam orang tengok sebut salah tuan-tuan. Kalau tak ada kekuatan macam sebut la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, contoh. Pakai serban ni pun diuji nak beli tuan-tuan. Ya Allah, susah.
Kadang-kadang kita beli kereta boleh, beli keping boleh, bertukar-tukar, takkan nak beli seban sekeping pun susah kan. Wah, dia tak ada nanti beli lah tadi. Tak boleh, mula pakai ridak dulu. Besok pakai seban, besok pakai jubah. Salah satu ada, okey lah tuan-tuan. Dapat semua, alhamdulillah. Mula-mula memang itulah, setan memang goda. Jadi baca la haula wala quwata illa billahil azim ni jadi amalan harian tuan-tuan. Itu adalah di antara pembendaraan besok dalam surga. Lagi-lagi kalau kita diuji sakit tuan-tuan. Sakit, lagi-lagi ternak tuan-tuan, banyakkan zikir, antaranya la haula wala quwata illa billahil azim, banyak-banyak. Ya, ataupun tuan-tuan hari ini menghadapi kesusahan. Pernah dalam sahabat Nabi tuan-tuan, seorang sahabat Nabi ni, ayahnya masih ada, anaknya pergi berjihad pada jalan Allah. Mula-mula nak pergi berjihad tu baris dululah, ibaratnya begitu. Kemudian pergi perang, balik perang tuan-tuan, semua berbaris lagi, dicek. Ayahnya tengok, ayahnya namanya Malik, anaknya tak silap saya namanya Auf, tak silap saya. Tengok anaknya tak ada. Ya Rasulullah, anakku di. Tapi tak cakap jauh lah. Anakku mana ya Rasulullah, adakah gugur syahid? Kata sahabat, do'ono. Tadi masa kita kumpulkan jenazah-jenazah, do'ono anaknya Malik ke do'ono. Loh, maksudnya bukan mati syahid, tapi do'ono neng di. Lalu kata Rasulullah, wahai Malik dan istrinya ada, balik ke rumah, banyakkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Nabi tadi ni, Rasulullah suruh balik baca la haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat Nabi ni tak menentang. Anak aku hilang kok baca la haula wala quwata illa billah. Patut ilasan kon golek kono, tolong bengi, tolong dino tolong bengi, kan? Tapi sahabat Nabi ni patuh atas perintah Allah. Dia balik, dia baca la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, sampai terturun. Wis pirang dino ngono lah, lebih kurang 5 hari gitulah. Rupa-rupanya anaknya ni dibawa dengan musuh, dicolik, dibawa dengan pihak musuh, diikat, di punya matanya tu diikat supaya tak nampak markas musuh tu dekat mana. Rupa-rupanya dah sampai kat markas musuh, digari, dirantai tangannya, sikile, awake. Kan cerita Arab tu dirantai dengan rantai tuan-tuan. Orang iso obah, nek ditarik mandak kenceng. Macam orang digari tuan-tuan. Pernah digari? Nah janganlah tuan-tuan. Orang kalau digari, ditarik dia makin kenceng tuan-tuan. Jadi tiba-tiba waktu malam tu, dia punya rantai anaknya kok iso melar. Terbuka kabeh. Sebab apa? Dengan berkat mak ayahnya dekat rumah baca apa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Terbuka. Lepas tu dia keluar. Kalau kita dah lepaskan balik aja tuan-tuan sempat jikok. Diceritakan kambing pihak musuh 5 ekor. Ini bukan nyuri, sebagai bukti dia pergi berjihad pada jalan Allah. Jadi harta rampasan perang lah. Rupa-rupanya malaikat bantu pihak musuh tuan-tuan 5 hari 5 malam sampai markahnya. Tak sampai masa sebentar je para malaikat ni bawa apa ni anaknya Auf ni ke rumah ayahnya Malik. Dia beri salam. Ayahnya pun bangun, gosok-gosok mata. Ayah, Auf. Wah, anaknya balik, diceritakan apa yang berlaku. Jadi dengan berkat membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi banyakkan baca la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya tuan-tuan, yang kelima, bercakap benar walaupun pahit. Ya, kita bercakap benar walaupun pahit tuan-tuan. Ya, kita perkara tu salah tetap salah. Ya. Contohnya anak kita. Anak kita lah tuan-tuan, yang selalu kasih duit kita setiap bulan 2,000. Yang lain langsung tak kasih. Walaupun kasih 2,000, dia tak sembahyang. Lepas tu nutup aurah tak sempurna. Nak tegur ke tak? Kena tegur. Nanti aku tegur, melayang 2,000 tak dapat ni. Nak cakap benar, kena tegur tu kan. Dengan cara yang hikmah. Sebab perkara itu perkara benar. Kalau tak tegur, kita salah. Lagi-lagi kalau dia belum ada suami tuan-tuan. Dan seterusnya yang ke-6, supaya tidak menakutkan atau dengan sebab hukum Allah orang mencela. Ya, kita membuat amal ibadah, membuat kebaikan, ya, orang cela kita kena sabar. Ganjarannya begitu besar. Dan yang akhir sekali tuan-tuan,
dan supaya aku tidak meminta sesuatu pun daripada manusia. Baiklah kita daripada kita meminta, baik kita menjadi orang yang memberi daripada orang yang meminta. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dekat sini ada catatan yang minggu lepas tak salah saya. Minta tolong bagikan ni. Yang minggu lepas tu selawat sifat saya dah bagi belum? Dah bagi? Selawat sifat. Ni ada satu lagi. Okey, ada satu lagi. Okey, ada dua tuan-tuan. Yang satu lagi, yang satu ni depan belakang. Saya ada terangkan yang lepas tu wirid Fatihah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya. Ni dalam kitab amalan orang-orang soleh, tuan-tuan. Bahagian C tu. Ini jadi amalan harian, tuan-tuan. Wirid Al-Fatihah yang masyhur yang dinisbahkan kepada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jika diamalkan boleh mendatangkan kebaikan dan keberkatan insya-Allah. Suratul Fatihah disebut ataupun dibaca selepas solat subuh 21 kali, solat zuhur 22 kali, solat asar 23 kali, solat maghrib 24 kali, selepas solat isyak 10 kali. Jumlahnya berapa? 100 kali. Kalau tuan-tuan berat, ya, boleh setiap kali lepas solat buat 7 kali, ya, insya-Allah. Dan yang keduanya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Bismillah 786. Ini kalau kita pergi mana tu? Warung apa namanya? Restoran apa namanya? Mama ada 786 tu, ya. Sebenarnya tu dia punya huraiannya, tuan-tuan, ya. Ada kat bawah tu dijazakan oleh Syekh Ahmad Aziz bin Ahmad Al-Fatani. Bacalah Bismillah 786 kali setiap hari. Para ulama mengatakan untuk hajat yang sangat diperlukan, bacalah sebanyak 7 hari berturut-turut dengan bilangan tersebut, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan, istighfar supaya tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sama di rumah, keluarga, tempat tinggal dan daerahnya, ya. Kalau kita dekat rumah tu macam tak kerasan, tengok isteri macam nak bergaduh je, contohnya, tuan-tuan. Pertama, solat jangan culas tinggalkan. Yang kedua, amalkan zikir ini 27 kali pada waktu pagi dan petang. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbi filli. Ya, amalkan kalau boleh 27 kali waktu pagi dan petang. Kalau boleh menepati bilangannya, tuan-tuan. Dan seterusnya, yang sebelah tu selawat istighfar, Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan lagi arif lah, tuan-tuan amalkan. Dan kemudian baca surah Al-Ikhlas 200 kali setiap hari. Kalau 200 kali beratnya kok okey banget. Setidak-tidaknya 10 kali. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali ni, tuan-tuan hadirin akan dibinakan istana besok di dalam surga. Ataupun kita nak balik rumah ni, sebelum masuk rumah, selain baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad 3 kali. InsyaAllah diangkatkan daripada kefakiran. Dan kemudian dipermudahkan besok di akhir hayat mengucapkan kalimat tauhid. Amalkan kalau boleh sehari semalam, baca 1000 kali la ilaha illallah. Okey, yang tu, ya. Yang satu lagi tu dalam kitab Wasaul Afra wa Isbahul Falah. Tuan-tuan kalau nak beli kitabnya, tunjuk kat atas ni. Wasahul Afra wa Isbahul Falah ni disusun oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, tuan-tuan. Ya, dia i'tikad ahli sunnah wal jemaah, ya. Amalan kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, ya. Kitab Azkar ni ditulis Imam Nawawi, bahawa bagi mereka yang sampai ke pengetahuan satu fadilat amalan, sewajarnya ia melakukan walaupun sekali. Macam tuan-tuan tadi tahu, tuan-tuan amalkan sekali, tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi ahlinya, ya. Nabi SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang berdoa dengan doa ini selepas setiap sembahyang fardu, nescaya syafaat akan mengenainya. Cuba baca sama-sama, tuan-tuan. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah. Cuba baca. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waja'al fil mustafina mahabbatah wa fil alamina darajatah wa fil muqarrabina sarrah.
Ni hadis ya. Doa ni dalam hadis Rawahu Tabrani. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Jadikanlah pada orang yang terpilih itu kasih sayangnya, pada seluruh alam itu darjatnya, dan pada orang muqarrabin itu kesukaannya. Ini kalau baca sembahyang berjemaah tak payah ubah domir, baca sama aja. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Ini amalkan tuan-tuan. Macam doa lepas azan tu jangan tinggalkan. Sebelum baca Allahumma rabb hadhihi, baca selawat dulu tuan-tuan sebaik-baiknya. Kemudian diampuni segala dosa dan murah rezeki. Kata Kasai dalam Wahab, beberapa kalimah yang disebutkan oleh Nabi Adam daripada Tuhannya. Ini baca ni kalau boleh tuan-tuan, baca dalam sujud yang akhir, ya, ataupun setiap kali sujud pun tak jadi masalah. Terutamanya sembahyang-sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang fardu ni kalau berikut imam ni takut ketinggalan tuan. Kalau sembahyang sendiri, sembahyang sunat, amalkan doa ni ketika sujud. Baca apa? La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'a wa zalamtu nafsi fatub alayya ya khairat tawabin. Ya. Tuan-tuan kalau nak hafal ni tuan-tuan, ambil wudu, kemudian baca lancarkan dulu, baca maknanya fahamkan, baca berulang kali, insya-Allah tuan-tuan boleh hafal. Kalau lupa lagi baca selawat, lupa lagi baca selawat, insya-Allah akan ingat tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah yang bawah sekali tu. Dan disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, sesiapa yang mengekalkan membaca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak, setiap kali sembahyang 5 waktu, Allah memudahkan pekerjaannya dan dikurniakan rezeki tidak terhingga. Betul, orang dulu selalu baca tuan-tuan. Kalau imam tak baca, kita lepas tu kita bacalah sendiri tuan-tuan. Surah Alam Nasrah Laka Sadrak hinggalah akhir. Jadikan satu amalan, insya-Allah ada keberkatannya. Ustaz ni piye yo? Kok okey banget lepas sembahyang, kapan arep balik ki Ustaz? Kalau tuan-tuan tak mampu buat semua, janganlah ditinggalkan semua. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ati Muhammadin wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.